Dalam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut, kita boleh cerita buruk orang dalam beberapa keadaan. Contoh saya beritahu kat tuan-tuan, boleh cerita buruk orang untuk selamatkan orang daripada kemungkaran. Contoh, saya selalu bagi contoh, ada seorang jiran kita tunang dengan satu budak lelaki. Budak lelaki ni hari Ahad dia selalu mai bawa nasi lemak, dia pergi beli kat mana-mana, mai rumah perempuan ni. Masa tu bapak dia ada semua family, semua bakal mentua semua ada lah. Dia mai makan dengan family, dengan bakal kakak ipar dia, saja-saja lah. Bila-bila sekali dia mai. Satu hari kita duk jogging kat depan rumah kita, nampak budak lelaki ni. Taman sebelah kita ya, jiran kenal duk main masjid bapak dia. Satu hari kita jumpa bapak dia, kita tanya, Haji, baru ni ada budak lelaki main tengok pakai motor Y suku main rumah. Dia kata, yang tu tunang anak. Masa kami duduk di Sungai Petani tu, kami tunang dah. Lepas tu saya kena tukar kerja main sini. Duk ingat ujung tahun ni nak kahwin lah. Kita kata, ada budak lelaki tu. Dia kata, Haji, cek elok-elok tengok. Dulu, masa saya bertugas di hospital typing dulu, saya rasa saya pernah tengok dia ni. Kena tangkap OKU. Bukan OKU, orang kena tuduh OKT. Sahabat polis, OKT ni orang kena tuduh sebab dia ni pernah pakai baju color purple. Dia kena gari dengan ramai kawan-kawan dia sebab dia ada kes apakah syabu ke apakah heroin ke apa, hero ke apakah, ada dadah ni cerita. Kita kata betul ke? Betul. Kalau tak salah saya, memang saya ingat lagi muka dia ni. Tapi dia duduk di typing ke? Dia tak ada lah. Dulu mereka sebelum bina main duduk Sungai Petani, dia duduk typing ke? Haji cek tengok. Kita cerita buruk orang, dia tu isap dadah semua, cerita kat siapa? Cerita dekat bakal pak mentua dia ni. Kita sebagai bakal pak mentua, kita tak boleh kata, Haji ni pakai kopiah semua cerita buruk orang ni, tak bagus tu. Mengumpat ni, masuk api neraka. Tak ada cakap tu. Sebab kita boleh cerita jahat orang supaya orang terselamat daripada jahat dia tu, cerita, tapi bukan dekat Facebook. Orang yang tertentu sahaja. Pergi kat siapa? Pergi kat dia ni, bila cek-cek, betul. Memang betul. Bukan jauh. Dalam seat motor dia ada syabu 2 paket. Dia lupa. Dia memang supplier yang besar di Sungai Petani. Contohnya lah, alhamdulillah lah, terima kasih Haji Abang Awai kat saya. Kalau tidak, habis anak saya, dia pukul lah apa semua. Boleh tak cerita buruk orang macam tu? Boleh. Nombor 2, kita boleh cerita buruk orang ni bila kita nak cari keadilan. Contohnya, suami kita selalu pukul kita, kungfu panda, arak, pukul dengan botol atas kepala, kalah judi, bawa kawan-kawan apa semua. Allah, macam-macam dia pergi buat ni. Kita lari daripada rumah, pergi balai polis. Bagi tahu dekat polis, tolonglah, mata saya lebam, badan saya semua teruk, kena pukul, saya tak tahu nak bagi tahu siapa, suami saya kurung saya, pukul saya. Cerita semua hak benda tak elok saya suami dia, cerita dekat pegawai tu. Pegawai tu kata, kita buat laporan lah. Dia pun duk type semua. Keluar satu lagi polisman yang ketua sikit, dia kata, Puan tak boleh cerita pasal buruk suami puan dekat kami ni. Yang ni kira mendedahkan keburukan dia pada kami. Tak. Dalam isu ini tak timbul kita dedahkan kejahatan orang, kerana kita nak cari keadilan. Bila kita pergi kat polis, polis boleh cerita, barulah boleh selesai masalah kita. Atau di mahkamah, kita hakim tanya, suami hang buat apa dekat hang ni? Dia apa dia buat? Kita boleh cerita tak? Boleh. Di kandang bersalah tu boleh cerita, suami saya pukul saya, suami saya buat macam ni. Magistrate hak besar tu, hak pakai rambut putih tu kan, dia tulis gitu. Okey, suami ni, lelaki ni memang tak boleh, hang tak boleh keluarga dah, hang kena ceraikan dia, fasah ke apa ke, dia hukum. Boleh kita pergi cerita macam tu? Boleh. Tapi tempat yang betul. Jangan jahat orang, kita pergi cerita kat orang tak kena mengena. Entah dia tu karut. Cerita kat dia ni boleh selesai masalah? Tak boleh. Yang lebih teruk lagi, tulis dalam internet.
Hantar kat internet, tengok dia ni, jam ni bubur gambar orang semua, cerita jahat orang semua, kata-kata begitu. Maka akhirnya benda tu jadi tak betul. Jadi mengumpat, ada kalanya kita boleh cerita jahat orang. Maka orang yang cerita jahat orang dalam situasi ini, dia tidak dianggap termasuk dalam seperti makan daging saudara dia, dan tidak dicela dalam syarak, kerana perbuatan tu perbuatan yang dibolehkan. Tetapi dengan syarat mesti tempat yang tepat, orang yang tepat dan sebagainya. Atau kita nak minta nasihat dekat orang, anak saya macam ni, cerita pasal anak dia semua, boleh tak? Boleh. Bila tahu masalah baru dia boleh selesai masalah. Kita tak boleh kata saya takkan cerita jahat anak saya, jahat isteri saya, jahat suami saya, tak cerita kat orang. Yang salahnya mendedahkan apa yang suami dia buat setelah dia cerai, contoh. Yang tu tak bagus. Habis dah cerai, mahkamah semua putus apa semua dah, okey, suami ni dia kurang bertanggungjawab, maka tak bagi nafkah lah apa semua, pukul apa semua, okey, cut off, settle dah, selesai. Habis dah. Isteri ni buat apa? Dia ulang lagi cerita. Suami aku tak guna, pergi cerita kat kawan pejabat, cerita tak habis-habis cerita dia. Ketika tu tak boleh dah. Sebab hang cerita kat member hang tu ada masalah apa? Hang cerita kat tempat dia, selesai dah semua benda, yang bercerai dah. Cerai dah. Sebab apa? Tak ada jodoh, tak apalah, alhamdulillah lah, teratur je. Allah bagi izin hidup suami isteri, sekarang hidup berseorangan dah. Ada hikmah dia apa semua, cerita betul ya. Biasanya isteri ni hal perangat ni siapa dia? Maklum, maklang, makti, partner, jenis ni, duk perangat ni. Aku masa hang kahwin dengan dia, aku dah nampak dah muka dia macam naga. Hari tu bukan main lagi dia cium tangan hang buat muka macam baik je. Masa dah cerai tu dia cerita, aku masa kita pergi jalan Langkawi tu kan, aku duk tengok dah, memang muka dia, memang mulut dia mulut puaka tu, mulut longkang tu. Dia boleh cakap dengan aku macam tu lah. Dia boleh cakap macam ni. Duk cerita pasal jahat dia pula. Ada kenduri. Majlis kenduri bekas. Kawan tu dah cerai, sudah dah lah, habis dah lah, cerita apa buruk dia. Hang cerita buruk dia pun ada faedah apa pula. Dia bukan nak kahwin dengan hang tau, kan? Pepatah Arab kata apa? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Kama anna ainas sukhti tubdiul masawiyah. Kalau mata tu dah suka kat seseorang, semua dia buat jahat tu akan kita akan nampak baik. Kalau hang suka kat orang, dia tu baik ni, dia buat jahat apa pun, kata dia tu pemimpin, dia buat jahat apa, hang suka kat dia. Kata dia tu pasangan kekasih, macam-macam benda jalan salah jahat dia buat, dia itulah bagus untuk kita. Sebab apa? Sebab hati bila dia dah suka, mata tu akan tertutup keburukan seseorang. Tapi kalau kama anna aina sukhti tubdiul masawiyah, kalau hang geram, kalau hang tak suka kat dia, semua benda pasal dia kita jadi tak suka. Katalah kawan tu pakai motor Honda Wave 110 color orange, motor tu kalau dia tengok motor orang boleh ludah. Honda ni motor dia apa? Tu ludah lah, tu motor orang lain yang ludah apa? Tak digeram. Apa benda dia tu buat baik terus mana pun, maka mata bila hati dah tak suka, semua kebaikan orang tu akan tertutup. Macam tu tak betul kita ni. Kita suka kat dia, jahat dia pun kita rasa bagus. Kalau kita tak suka kat dia, dia buat baik pun kita rasa tak bagus. Tu tak bagus ya. Sebab tu perasaan cinta ni dia boleh membutakan seseorang. Cinta sayang kita bagi tahu dah, dia masa tunang hang pun dia duk pukul hang dah. Tak apalah, dia pukul pun tak apalah. Dia kadang-kadang dia stres, kadang-kadang tak ada duit. Dia dalam dunia ni dia nak pukul siapa? Aku ya ada sayang kat dia. Dia macam tu pula. Kita tengok hang ni gila ke apa? Tak apalah, dia ni aku sayang dah kat dia. Kita kata tak boleh dia pukul hang, nanti lepas kahwin pun dia pukul hang, dia akan jadi punching bag untuk dia. Dia akan tumbuh hang semua. Tak apalah, happy lah dia pukul pun, bukan nak mati pun. Mati pun semua orang nak mati juga. Kita kata pelik. Kita kata jangan kahwin dengan dia ni isap dada. Contoh kita kata hang ni isap dada.
dia tak apa, sadar pun tak apalah, nak buat macam mana, ini takdir Allah Ta'ala, kami dah jodoh berdua ni, tunang kami Allah Ta'ala tunjuk, nasib baiklah sebelum masa tunang ni Allah dah tunjuk dah kata dia ni isyak dada, jadi aku boleh buat persiapan macam mana aku nak didik dia lepas kahwin dia isyak dada. Dia nak juga kawan tu isyak dada pun dia nak juga. Sebab apa? Sukanya pasal. Tapi bila dah bercerai tuan-tuan, semua kebaikan-kebaikan dia tu pernah buat seumur hidup, contohnya kan, suami dia tu lah paling jahat di muka bumi ni, jangan kata apa lah. Sebab apa? Sebab dia tak suka kat orang tu. Maka hati-hati kita daripada mengumpat. Boleh mengumpat cerita, tapi dalam certain keadaan dan situasi boleh, bukan semua.